Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maslan bin Aman, pelajar Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian. Nomor matriks 223397. Hari ini saya akan membentangkan laporan pengalaman awal di sekolah. Pengalaman awal di sekolah saya telah melakukan di MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen Sandakan. Sedikit sejarah penubuhan MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens. MRSM Sandakan terletak di Batu 10 Jalan Sungai Batang Sandakan dengan keluasan sekitar 63 ekar. Siap dibina pada 2012 dan mula beroperasi pada 28 Januari 2013 dengan ambilan pelajar pertama seramai 140 orang. Kini MRSM Sandakan telah menempatkan 500 pelajar dengan 57 guru dan 18 staf sokongan. Dirasmikan pada 5 April 2014 oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal. Nama MRSM Sandakan telah ditukar kepada MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens bagi mengenang jasa Ketua Menteri Sabah yang pertama. Berikut merupakan carta organisasi pengurusan MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens yang diterajui oleh Encik Abdul Bintingon selaku Pengetua MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens. Berikut merupakan antara fasiliti yang terdapat di MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens. Sepanjang penubuhan MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens, MRSM Sandakan telah mempunyai 4 orang pengetua yang pertama sekali Haji Azman bin Manap selaku pengetua MRSM yang pertama, kemudian Haji Muhammad Rizalmi bin Dahaman pengetua MRSM TMFS yang kedua, diikuti oleh Encik Roslan bin Haji Muhammad Saleh, dan kini pengetua MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens adalah Encik Abdul Bintingon. Visi MRSM TMFS adalah menjadikan MRSM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan terbeza dan terbaik, inovatif dan bertaraf dunia. Misi MRSM TMFS adalah untuk menyediakan pelajar Bumiputra yang berpotensi tinggi dalam bidang sains dan teknologi serta mempunyai ciri-ciri keusahawanan. Moto MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens adalah Wisdom Toward Excellence. Sistem homeroom merupakan sistem yang diamalkan di seluruh MRSM se-Malaysia. Homeroom diperkenalkan sejak tahun 1972 di MRSM Seremban dan kini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan MRSM. Program ini membentuk pelajar yang matang, holistik dan berdaya saing melalui konsep kekeluargaan antara pelajar dan guru penasihat. Homeroom berfungsi sebagai unit kebajikan, bimbingan serta medium pembentukan sahsiah dan kepribadian pelajar, di samping memupuk semangat kekitaan dan persefahaman dalam kalangan pelajar daripada pelbagai latar belakang. PIBG di MRSM Tun Muhammad Fuad Stephens. Kalau di MRSM dipanggil muafakat, iaitu Badan Permuafakatan Ibu Bapa. Peranan muafakat sama seperti PIBG, antaranya menyokong pelaksanaan sistem MRSM dari aspek akademik, co-curriculum dan sahsiah pelajar. Seterusnya menyumbang dalam bentuk kewangan, kepakaran dan sokongan moral dan banyak lagi. Kesimpulannya, muafakat berperan penting dalam memantapkan kerjasama sekolah ibu bapa demi melahirkan pelajar MRSM yang cemerlang dan berdaya saing. Seterusnya, alumni sekolah. Persatuan Bekas Pelajar MRSM se-Malaysia atau lebih dikenali ANSARA ialah persatuan alumni bagi semua bekas pelajar MRSM di seluruh negara. Ia diasaskan hasil cadangan Yang Berbahagia Datuk Jamaluddin Abdul Hamid, mantan Timbalan Ketua Pengarah MARA, yang mencadangkan agar lepasan MRSM bernaung di bawah satu persatuan. Hasil persetujuan bersama, setiap MRSM menubuhkan persatuan lepasan masing-masing sebelum digabungkan di peringkat nasional. Pada 14 Februari 1993, penubuhan rasmi ANSARA direalisasikan melalui perhimpunan lebih 1,000 lepasan MRSM di Auditorium MARA Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Yusof Nur. Seterusnya, untuk PAL, saya dikendaki untuk mengikuti 2 kali sesi PDP bersama guru pendamping, dan pada 13 Ogos 2025 saya berpeluang untuk mengikuti sesi PDP secara langsung bersama guru pendamping. Berdasarkan sesi PDP yang telah saya ikuti, terdapat kelebihan dan kekurangan yang saya dapat lihat. Dari segi kelebihan pula, yang pertama, menarik dan interaktif kerana aktiviti yang dijalankan oleh guru sangat menarik dan kreatif apabila murid dapat bergerak
dan murid tidak duduk sekadar menulis, namun berlakunya pergerakan yang melibatkan psikomotor murid. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi dan keyakinan murid, di mana terdapat aktiviti yang memerlukan murid untuk menyanyi, berlakon, dan membaca puisi. Dari segi kekurangan, yang pertama, risiko suasana kelas menjadi bising, karena sekiranya guru gagal mengawal keadaan kelas, murid akan melakukan bising lah. Dan yang kedua, memerlukan masa yang panjang, karena terdapat dua aktiviti utama yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah sesi soal jawab secara berkumpulan, dan yang kedua adalah sesi persembahan. Pada 14 Ogos merupakan sesi kedua saya mengikuti PDP bersama guru pendamping, dan kelebihan yang saya dapat daripada sesi PDP kali ini, yang pertama, penglibatan murid secara aktif, dan yang kedua, menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif, di mana murid terlibat secara langsung melalui aktiviti sumbang saran dan sebagainya. Dari segi kekurangan, saya dapat melihat penglibatan murid yang tidak seimbang, di mana murid yang belum menguasai topik tersebut yang akan diajarkan akan terlibat secara pasif, maupun dia akan berdiam diri saja. Dan sebagai seorang guru sudah pasti ini akan menyukarkan guru untuk menilai secara individu, karena aktiviti yang dilakukan secara berkumpulan. Berikut pula merupakan rancangan pengajaran harian yang digunakan dalam bilik darjah. Budaya sekolah. Di MRSM telah dididik dengan budaya-budaya tertentu. Contoh 15 budaya MRSM, antaranya budaya cemerlang, usahawan, budaya kepimpinan, dan pelbagai lagi. Seterusnya adalah budaya jadual waktu persekolahan, di mana di MRSM mempunyai dua set jadual. Yang pertama, jadual waktu pembelajaran minggu alfa dan minggu beta, dan di mana jadwalnya akan digunakan secara berselang-seli. Dan seterusnya pula adalah roll call, di mana roll call akan berlaku setiap hari Isnin hingga Jumaat dari 6 pagi, dan semua murid perlu berkumpul di dataran asrama masing-masing, dan dimulakan dengan bacaan doa, nyanyian lagu negaraku, Sabah Tanah Airku, dan lagu maktab. Kemudian guru akan melakukan head count dan akan mencarilah pelajar-pelajar sekiranya ada yang sakit maupun ada yang ponteng. Seterusnya adalah budaya dari segi peraturan pakaian, di mana pemakaian di MRSM setiap hari adalah berubah-ubah. Contohnya hari Isnin pakai baju, untuk lelaki pakai baju kemeja lengan panjang warna beige dan seluar coklat. Kemudian hari Selasa pakai baju biru lengan panjang dan seluar warna biru tua. Seterusnya budaya kerja. Ada 3 yang saya dapat perhatikan, antaranya anugerah kualiti bulanan, budaya guru penyayang, dan memahami falsafah pendidikan MRSM. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan yang saya dapat lihatlah di budaya sekolah dan budaya kerja. Berikut merupakan cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru bagi melaksanakan budaya-budaya yang sudah sedia ada. Karena saya pun dulu pelajar di sana, dan saya sendiri merasai bagaimana budaya-budaya ini dilakukan. Jadi kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan, sepanjang melaksanakan PALS ini, saya berasa sangat bersyukur dan teruja kerana saya dapat merasai macam mana pengalaman seorang guru, walaupun tidak penuh, walaupun dalam tempoh masa yang singkat. Dan PALS juga menjadikan saya lebih bersemangat untuk menjadi guru, untuk bersedia menjadi guru, kerana guru bukan sekadar mengajar tapi juga membimbing. Dan akhir sekali, program sulam yang boleh saya cadangkan, yang pertama adalah Jelajah Budaya Sabah, yang menggabungkan pembelajaran kursus dengan khidmat komuniti dengan objektif menghubung kaitkan teori dengan dunia sebenar dan dapat meningkatkan pengalaman dan kemahiran pelajar. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah pengenalan budaya Sabah, bengkel kraft tangan, dan simulasi tarian dan masakan tradisional. Dan perkara ini akan memberi impak secara terus. Yang pertama, dapat mengukuhkan perpaduan dan menjaga warisan budaya yang pelbagai, khususnya negeri Sabah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.